Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan baik dan dilimpah ruahkan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan nak kongsikan satu kisah mengenai seram di hospital. Korang, kalau korang nak dengar, korang boleh stay dengan akak. Jom. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak meneruskan kisah pada kali ini, korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel akak. So, hari ini akak akan ceritakan 3 kisah seram di hospital. Di mana kisah ni sebenarnya dikongsikan oleh someone yang nak ceritakan pasal kejadian di hospital, yang mana hospital tu adik dia sebenarnya yang bekerja dekat situ, sebab adik dia yang doktor, bukan dia. So banyak jugalah dia dapat story-story seram melalui adik dia ni. Hari ni dia baru sempatlah nak menaip kisah-kisah dia tu. So akak gelarkan dia sebagai Abang Jo, bukan nama sebenar tuan korang. Sebelum Abang Jo mulakan story dia, dia ada 2 perkara yang nak diberitahukan. First, Abang Jo ni bukan seorang doktor, confirm lah kan. Jadinya istilah yang diguna pakai oleh doktor ala-ala hospital memang dia tak tahu nak sebut. So korang faham-faham je lah bila Abang Jo cuma menggambarkan semua yang berkenaan tu menggunakan ayat pasar sahaja. Second, Abang Jo dia gabungkan terus 3 cerita seram ni sebab dia rasa story-story dia ni pendek je. Dia nak cerita ni biar ringkas, padat, tepat dan mudah difahami gitulah. So beres belakang dah. Akak teruskan story yang pertama dari Abang Jo. Story pertama dia ni bertajuk Siapa Dia? 3 tahun yang lepas, tahun bila akak tak sure, tapi kejadiannya tu berlaku di waktu malam. Malam kejadian seram tu pula macam biasa, doktor yang baru habis belajar, macam itulah, dia perlu melapor diri ke hospital, lepas tu dia perlu masuk untuk on call. So, adik Abang Jo ni dia tak terkecuali. Adik Abang Jo ni perempuan tau. Nama dia Syah. Syah pula dia ada 2 orang kawan baik yang bertugas bersama dengan dia. Alah, sama-sama doktor baru jugalah dekat hospital besar tu. Nama kawan Syah ni Tikah dengan Sarah. Jadi bermulalah perjalanan hidup seorang korang. Jadi bermulalah perjalanan hidup diorang ni sebagai doktor pelatih yang orang sebut sebagai MA, MO, akak pun tak tahulah. Sebagai orang yang baru, diorang ni dah tentu-tentulah tak mahir kan, tak tahu selok-belok hospital tu. Jadi diorang nak kenal hospital tu, satu malam tu tak ada sangat kes. So Syah ni dah lalang tak ada kes emergency kan. Diorang pun Syah ni diajak pada 2 orang kawan dia ni untuk berjalan-jalan lah dekat kawasan tu. Dia pun bergerak lah dengan Tika dengan Sarah ni nak pergi jenguk keliling kawasan hospital. Bukan jauh mana pun korang, diorang meronda tu sekitar kawasan department diorang je. Okey, diorang ni jaga bahagian emergency dan bahagian tu dekat pula dengan bilik mayat. Masa meronda tu, diorang tak ada pula nampak atau jumpa apa-apa yang mistik ke, misteri ke, macam tu lah, terutamanya dekat kawasan bilik mayat tu. So nak dipendekkan cerita, malam tu ada satu kes kemalangan jalan raya. Kes tu melibatkan seorang warga emas, maksudnya orang tua lah kan, dan pemuda belasan tahun. Budak tu selamat, Alhamdulillah. Okey sikit lah.
kecederaan dia tak banyak sangat, tapi dia tetap dimasukkan ke bahagian emergency tu sebab nak check lah kod-kod ada bahagian lain yang luka ke, kepala terhantuk ke, macam mana kan, nak confirmkan tahap kesihatan dia. So dia berada bersamalah dengan pakcik dekat situ. Pakcik tu pula tenat korang, diorang gunalah alat akak tak reti nak sebut, confirm yang ni akak memang tak reti nak sebut, defibrillator, senang cerita, yang pam jantung tu, tapi tetap tak bernafas juga. So diorang guna teknik CPR berganti-ganti, lepas Syah Tikah, lepas Tikah Syah pula, diikuti pula dengan doktor senior yang lain yang ada kat situ. Diorang buat bergile-gile, tujuannya supaya jantung pakcik tu terus berdegup dan berdegup, tak stop kat situ kan. Syah, aku nak terkencing. Masa ni lah Sarah dah tak boleh nak tahan terkencing pun koma. Tandas yang kat depan tu berkunci. Korang kena guna tandas kucing tu. Kata seorang doktor senior sambil dia menekan-nekan dada pakcik tu berkali-kali, dia buat CPR kan. Sambil tengah khusyuk dengar, sempat jugalah Abang Jo ni bertanyakan kepada adik dia tu, si Syah, penat ke tak bila dalam situasi macam tu? Syah pun jawab lah, penat buat benda tu sebenarnya. So akak sambung je lah story ni. Tandas hujung, Syah dengan Syarah dia berpandangan. Tikah masa tu dia tolong menggantikan doktor senior, duk tekan dada pakcik tu kan, untuk buat lah urusan dia kan. Ya, tandas sana tu. Doktor senior tu jawab sambil dia membantu Tingkah, sambil dia menunjuk ke arah tandas tu lah, arah ke mana mereka perlu tuju untuk pergi ke tandas tu. Masing-masing tengah sibuk cakap pun sambil-sambil kan. Tapi bab nak terkencing ni memang tak boleh nak kawal korang. Macam mana pun memang perlu tunaikan juga. Berbuatnya tahan-tahan kang, tercur dekat situ. Malu. Sanggup Syah ni pergi ke tandas tu, walaupun Syah dah rasa macam agak takut sebab tandas hujung tu kena lalu bilik mayat. Masa tu jam dah pun menunjukkan pukul 2 pula tu. Mahunya korang tak meremang. Yelah, diorang ni sebenarnya macam mana banyak sekalipun diorang pernah praktikal dekat mana-mana hospital. Kalau bercakap pasal makhluk halus, semua confirm kecut. Semua tahu benda tu wujud. Sebab itulah mereka ni rasa agak macam nak pergi ke tandas tu rasa macam meremang kan. Jadi berjalanlah si Sarah ni dengan si Syah ni pergi menuju ke tandas yang ditunjukkan oleh doktor senior tu. Doktor senior tu pun bising lah pada masa tu, suruh cepat. Keadaan dah macam tu kan, emergency kan. Lagilah korang nak buat macam slowly, takut. Memang kena sergah lah dengan doktor senior tu. Masa mereka lalu dekat bilik mayat tu, diorang rasa lega tau, sebab lampu depan bilik mayat tu terang. Lepas tu ada seorang doktor yang uruskan bilik tu. Yelah, kalau tak tentu-tentulah nampak gelap. Jalan tu tak adalah jauh sangat, tapi kalau dah pukul 2 pagi, selangkah pun rasa macam setahun nak sampai tau. Syah dengan Sarah dia berlari cepat lalu dekat situ. Sampai je dekat kawasan yang ada doktor tunggu kat bilik mayat tu, diorang just menyapa, lepas tu tersenyum pada doktor tu. Tapi doktor tu buat muka kepek, sombong lah tu. Macam tu lah. Sampai je dalam tandas, Sarah pun dia melepaskan hajat je. Adik Abang Jo ni pun, si Syah ni pun, dia terdetik hati dia nak keluar. Dia nak tengok semula dekat bilik mayat tu. Gelap pula. Lampu tadi dah tutup, tapi doktor tu mesti ada lagi dekat situ. Doktor tu buat apa dekat situ? Ada lagi lah doktor tu. Dia tengah tulis apa dekat papan putih tu. Takkanlah tulis dalam keadaan gelap. Mungkinlah tugasan dan giliran untuk esok kot. Tapi kenapa tak berlampu? Adik Abang Jo ni dia urut dada dia bolehlah bernafas lega kan. Sebab walaupun bilik mayat tu dah gelap, doktor tu stay juga berdiri tercegat kat situ. Ada kat situ. Lepas tu, dah jom. Kau tak nak buang ke? Tanya Sarah. Syah pun dia jawab lah sambil geleng kepala. Jomlah cepat. Yalah stay sini. Jom. Macam tu. Diorang pun berlari
Dia orang pun berlari lalu tempat yang sama. Tapi tak adalah takut sangat sebab ada doktor tu. So, sampai je dekat bilik kecemasan tu, dia orang sambung tugas doktor senior tadi tu dengan Tikah. Masa ni lah Tikah dia pula rasa nak terkencing. Pula dah. Pergilah kat tandas ujung tu, kata Syah sambil tunjuk ke arah tandas tu. Tunjuk mulut macam tu lah kan. Lepas tu si Pikah ke apa ke nama tadi, Tikah, jumlah teman kan. Gila kau pergi seorang. Tikah dia minta tolong dengan doktor senior dia tu temankan dia. Alah, tak payah teman, kelalu je. Ada juga doktor lain yang jaga kat bilik mayat tu. Tak ada masalahnya. Tak ada yang nak ditakutkan. Lalu je lah. Jangan takut-takut lah. Okey je. Doktor tu pun okey je. Dia cakap macam tu okey je. Padahal doktor tu sombong. Adik Abang Jo, si Syah ni, dia cuba nak yakinkan Tikah tak payahlah nak takut sangat. Kan ada doktor kat situ. Lepas tu doktor senior tu hairan tau. Doktor jaga bilik mayat. Cuba korang bagi tahu balik semula apa yang saya dengar. Doktor yang jaga bilik mayat. Syah dengan Sarah dia angguk je. Dia tak ada giling-giling dah. Dia angguk je lah. Dia orang tak fikir apa-apa pun. Sebab doktor tu tak adalah buat perkara macam, yelah, menyeramkan, nampak macam pelik ke tak ada kan. So dia angguk je lah kan. Doktor lelaki pakai kot putih, rambut belah tepi, pakai cermin mata. Macam tu jawab doktor senior tu. Betul lah. Korang tanya apa kat doktor tu? Tanya doktor senior tu pada mereka ni lagi tau. Tak apa-apalah, dia masam je muka, jawab Syah. Itu orang tegur je. Saja siapa? Alah, masam je. Doktor tu memang sentiasa ada kat situ. Ramai pun orang yang nampak. Tapi sebenarnya dia dah lama meninggal. Kemalangan. Aku sendiri pun tak pernah nampak pun doktor tu. Senior tu dia beritahu macam tu. Macam tu je. Tapi muka dia masa tu, muka selamba je. Tak ada rasa apa-apa pun. Maklumlah, dia kan tak pernah nampak, dia dengar je. Syah dengan Sarah ni dia memang bengang lah. Yelah, boleh pula selamba je dia cakap macam tu. Alah, mentang-mentang lah dia tak nampak kan. Sorry, aku tak pernah jumpa. Tapi doktor kat sini ada bagi tahu. Memang itulah hakikat dia. Aku ingatkan tak wujudlah cerita tu. Tapi kalau korang dah bagi tahu kau jumpa, korang ni kira bertuah lah ya. Doktor senior tu lepas tu dia menawarkan diri dia untuk temankan Tikah. Tapi bukan tandas yang sama tau korang. Ni aku nak tergelak ni. Bukan main lagi dia cakap selamba kan. Tapi itulah dia. Dia tak ada je pergi temankan si Tikah pergi kat tandas tu. Tak ada. Itulah dia. Tandas lain juga yang dia pergi. Jauh tu. Walaupun jauh, doktor senior tu tetap juga bawa si Tikah tu pergi dekat tandas yang jauh tu. Relalah dia jalan kaki tu 7 tandas yang jauh. Dalam selamba ada juga penakutnya doktor senior tu akan tui. Masa ni lah pakcik tu dia dah berada dalam keadaan stabil. Stabil ke stabil lantak lah. Boleh bernafas dan dia dah sedar. Tapi tiba-tiba pula pemuda yang tadi mengalami komplikasi. Akhirnya pakcik tu hidup. Tapi pemuda tu pula yang menemui ilahi. Itulah adik Abang Jo kata pengalaman pertama dia jumpa benda pelik. Dan juga pengalaman pertama dia nak berdepan dengan ahli keluarga untuk memaklumkan, memberitahu tentang kematian. Macam tu lah kisah yang pertama tau. Next story pula akak sambung pasal Sarina. Siapa pula orang Sarina ni? Sarina ni sebenarnya pesakit dekat hospital tu. Diorang memang alert pada setiap pesakit. Sambil diorang merawat, sambil dia tanyakan lah pada Sarina ni, pada pesakit dia ni kan. Jadi masa tu Sarah yang handle pesakit si Sarina ni. So Sarah ni orang kata apa, peramah. Dia agak peramah kan. So dia bertanyalah pada Sarina ni, Sarina ni kerja dekat mana? Pesakit tu berumur lingkungan 20-an. Lawa tahu budak dia, lembut. Masuk hospital sebab jangkitan kuman pada paru-paru selepas mengalami demam panas. Saya kerja cashier je kak, jawab Sarina.
Selagi kerja halal apa nak cakap macam tu. Sarah dia baru je lepas ambil darah budak tu. Kali ni Sarah dia jaga ward shift petang. Abang Joe ni dia tak tahulah sangat kan kerja doktor ni. Tapi dari apa yang adik Abang Joe ceritakan, macam tu lah lebih kurang. Diorang ni kena belajar semua sekali. Tak ada yang tertinggal. Apa yang nurse senior tahu, diorang kena juga ambil tahu. Kena ambil pengalaman daripada situ. Kadang-kadang bak cucuk, nak ambil darah pesakit ni, nurse lagi pro, kata adik Abang Joe. Dan sebagai doktor, diorang ni pun memang sikap diorang perlu merendah diri tau. Belajar apa yang diorang tak tahu. Itulah moto dia kan. Kena belajar. So nampak simple, tapi itulah kebenarannya. Okey, kita akan buat ujian darah ni. Then kita akan tengok result darah macam mana. Kita kena tunggu result darah. Lembut je. Sarah tu dia bagi tahu kepada budak tu kan. Kebetulan Sarah dengan budak tu sama je umur, maka rancaklah mereka ni berborak. Sambil-sambil berborak, diorang ceritakanlah hal-hal sakit Sarina ni dengan hal-hal lain bercampur lah kan. Tujuan Sarah ni, dia tak nak Sarina dia berfikir tentang sakit dia tu. Biasalah orang kalau dah masuk hospital, otak dia orang akan fikir lambat baik, mati, tak ada penawar. Itulah lebih kurang. Bila nak sihat, bila boleh balik, risau tu memang kadang-kadang agak melampau. Kira Sarah ni jenis yang banyak mulut. Kata adik Abang Joe, kalau berjumpa dengan Sarah ni baru sehari, dah rasa macam setahun kenal dia. Nanti doktor datang lagi. Esok saya datang dengan doktor pakar. Biasanya pagi doktor pakar akan datang. So Sarina jangan risau. Esok kita akan bawa, mungkin ujian darah dah keluar, kita akan bawa. Macam tu. Sarina diangguk beberapa kali. Lepas tu barulah Sarah ni berlalu pergi. Memang macam itulah prosedur dia. Malam tu Sarah duduk dengan si Syah dekat bilik yang dikhaskan untuk doktor yang on call. Diorang ni berborak lah kan. Yang si Syah ni dia luahkan rasa stres dia, dan si Sarah pun sama juga. Sebenarnya doktor-doktor ni lagi penat tau dari apa yang orang sangkakan. Kalau time diorang on call, memang kalau time on call tak berhenti kes, memang kalau dapat katil terus terbungkang. Dah tak fikir panjang, berdengkur pun dia dah tak peduli, dah tak heran dah. Tapi time baru je si Syah ni dengan Sarah ni nak terlelap, masa tu diorang dapat call dari nurse. Kata nurse tu ada pesakit dekat ward atas, sesak nafas. So nak kena buat intuber. Apa lagi korang? Berlarilah si Sarah ni, sebab itu ward dia. Dia pun siap-siap lah apa semua nak naik ke atas. Masa dia keluar dari pintu tu nak naik ke tangga ke tingkat atas, dia nampak si Sarina tu merayau. Bila tengok jam dah pun pukul 11 malam, jadi Sarah ni pun panggil lah Sarina tu, yang kebetulan masa tu baru je melintas dekat depan dia. Sarina. Sarah dia berlari ke arah tangga tu sambil dia panggil Sarina. Tapi bila sampai dekat tempat tu, dia tengok si Sarina tu dah tak ada kat situ. Memang dah tak ada. Jadi dia naiklah anak tangga tu. Sarah dekat tingkat 1. Pada masa tu dia pergi dululah dekat buat Syah sekejap je. Buat Syarah dekat tingkat 3. So dia adalah tu, dia nak buat apa kan, dia pergi situ singgah kejap. Lepas tu dia nak naik ke tingkat 3 kan. Jadi masa nak naik tangga dengan berlari-lari tu, terserempak lagi dia dengan Sarina ni. Jadi si Sarah ni dia cuma suruh Sarina tu balik ke ward dan jangan merayau-rayau tau. Di waktu malam tu tak elok. Dia marah jugalah dengan nurse yang jaga pada malam tu. Macam mana boleh si Sarina tu dia biarkan keluar? Jadi lepas dia tegur si Sarina tu untuk balik ward, dia lari terus naik ke tingkat atas. Sebab dia kan emergency kan masa tu kan. Dengan gelabah, dengan kelam kabut, Sarah ni pergi ke katil pesakit yang sesak nafas yang dimaklumkan oleh doktor, nurse tadi, yang perlu di-intuber, iaitu masukkan tiub dari mulut ke rongga tekak macam tu lah. Jadi masa sampai dekat katil tu, Sarah dia terdiam. Dia tengok je pesakit tu lama-lama tau. Tertelan Elio jugalah si Sarah ni. Sampaikan nurse tu beberapa kali tegur, kenapa dengan Sarah tu? Sarah buat je kerja dia. Tapi sesekali dia pandang juga dekat pintu masuk ward.
Dia macam tak percaya tau. Dia baru je jumpa Sarina dan tegur perempuan tu. Tapi yang berada di atas katil tu, yang sedang sesak nafas tu, yang sedang separuh sedar tu, yang nak masuk intuber tu adalah Sarina. Sarina. Kenapa doktor? Tanya salah seorang nurse yang memang perasan banyak kali. Sarah tu buat muka pelik, terkejut, tak sangka, tak percaya, semua jenis tak keluar. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Sarah tetap juga bagi jawapan pada nurse, jawapan yang untuk menjelaskan bahawa tak ada apa-apa. Walhal memang dia rasa sesuatu yang sangat-sangat pelik. Walau bagaimanapun, takdir dah menentukan segala-galanya. Malam tu lebih kurang setengah jam selepas Sarah bertungkus lumus selamatkan Sarina, akhirnya gadis itu meninggal dunia. Sampai sekarang Sarah rasa tu mungkin ke? Mungkin dia rasa lah kan, mungkin tu roh Sarina ke? Yelah, waktu dia tengah sesak nafas tu, mungkin lah dia katakan, ni rasa dia, mungkin dia rasa roh Sarina ni dah pun di awang-awangan, macam tu lah. Dia dalam keadaan antara sedar dengan tak sedar. Tapi mungkin tu jugalah permainan syaitan iblis untuk membolak-balikkan keimanan Sarah ni. Banyak perkara lah yang bermain di fikiran Sarah. Apa yang Sarah boleh buat pada waktu tersebut ialah istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu Sarah perlu tenangkan diri dia, dan Sarah perlu terima kenyataan bahawasanya berada di hospital memang akan menemui banyak kemungkinan. Macam tu lah. So korang, last story untuk kali ni pasal psikiatri. Dalam banyak-banyak cerita yang adik Abang Jo ni ceritakan, maksud dia beritahu kepada Abang Jo, cerita yang ni paling Abang Jo tak boleh nak lah. Kira bagi Abang Jo lah, ini cerita yang paling dia meremang dan luar biasa. Nak tahu kenapa? Jom dengar. Syah ni dia ada seorang kawan yang kerja di bahagian psikiatri. Hemrul nama dia. Hemrul ni kira sama jugalah dengan satu batch lah dengan Syah. Cuma bahagian tugas dia ni lain. Dia ni kalau berborak-borak, biasanya dia akan cerita pasal kelakuan pesakit mental. Dan nama pun rawat pesakit mental kan. Terbawa-bawa jugalah perihal pesakitnya tu. Bukan untuk mengaibkan, tapi dia menceritakan sekadar berkongsi pengajaran, apa yang dia tengok dan tanda-tanda awal penyakit tu bermula. Yelah kan, zaman sekarang ni orang yang ada penyakit mental ramai, cuma diorang ni tak tahu diorang ni sakit, so diorang tak rujuk kepada hospital. Kata si Hemrul ni, ada satu kes ni yang paling tak boleh nak lupa lah. Siap dia rekod lagi apa yang berlaku, tapi akak tak adalah dapat rekod tu kan. Masa dia tunjuk apa yang ada dalam video tu, Syah dengan kawan dia ni tak percaya pada mulanya, sebab memang perkara tu sangat mustahil lah korang. Bukan dia sahaja, malah pakar dekat hospital tu pun terkejut. Masa mereka ni berlari nak buka pintu bilik perempuan tu, yakni pesakit yang dimaksudkan, dan tengok apa yang berlaku, mereka memang terkejut. Ini bukan kes psikiatri ni. Doktor pakar tu tengang tau. Masa dia pergi nak tengok pasien tu, dah doktor biasa tak boleh nak handle, doktor pakar ambil alih. Doktor pakar pun memang oh my god, macam tu. Sila duduk puan, sila duduk. Hemrul suruh wanita dekat depan dia tu untuk duduk. Ni adalah kes pertama bagi wanita tu sebenarnya. Dia hamil 7 bulan tau. Dia datang dengan husband dia sekali. Jadi husband ini masuk masa sesi kaunseling tu. Apa masalahnya puan? Tanya Hemrul. Perempuan tu dia tunduk aja. Dah mental kan, tunduk je lah kerja dia kan. Doktor, isteri saya ni selalu nampak benda hitam besar dekat rumah. Dia nampak benda yang bukan-bukan. Saya rasa isteri saya ni dah banyak sangat berkhayal, dah banyak sangat berimajinasi. Macam itulah suami dia sebenarnya tak tahu nak rujuk ke mana. Dia dah letih dan sebagainya. Dan bagi Hemrul, itu perkara biasa je. Bagi pesakit mental, memang itulah yang selalu diorang nampak. Nampak lembaga tu, nampak lembaga ni, nampak lembaga hitam lah apa semua kan. Diorang akan bercakap dan berbual dengan benda yang dikatakan
kawan diorang yang dikatakan lembaga tu. Apa lagi yang puan nampak? Tanya Hemrul. Barulah wanita tu dia mendongak. Dia cakap benda tu selalu nak suruh dia mati. Okey, itu juga tanda pesakit mental. Mereka ni akan mendengar suara halus yang menyuruh diorang bunuh diri. Jadi Hemrul dia anggap itu memang biasa. Apa lagi dia cakap puan? Dia nak baby saya. Sambil pegang perut tuan korang. Dia nak baby saya. Kata perempuan tu. Okey, dia nak baby puan. Wanita tu angguk. Puan ada masalah tekanan ke? Masalah kewangan ke? Masalah tak cukup tidur ke? Apa-apa je puan boleh ceritakan pada saya. Hemrul dia kena check jenis penyakit patient dia tu. So dia kena banyak tanyalah kan. Tu wanita tu cakap lah, tak ada, saya okey. Tapi percayalah, saya tak bohong. Dengarlah cakap saya, doktor, saya tak bohong. Saya tak kata puan bohong. Tapi semua orang tak percaya. Semua orang tak percaya saya. Perempuan tu jadi marah tau. Bukan tak percaya. Kadang-kadang kita ni berimajinasi yang bukan-bukan bila kita penat. Bila kita tertekan. Mungkin masa tu puan tengah penat. Puan banyak kerja, tengah tertekan. Puan kena kawal tekanan puan. Hemrul dia pujuk. Dia harap perempuan tu takkan rasa sedih sangat. Hilang rasa tertekan dia. Dia pujuk lagi perempuan tu. Dia cakap, puan kan mengandung. Apa kata kalau puan cuba redakan kemarahan puan? Puan fikir elok sejenak. Ambil masa, ambil nafas. Jadi setelah perbualan demi perbualan tu semua, dia pun rujuklah perempuan tu dekat doktor pakar lah, bagi mengesahkan bahawa perempuan tu memang ada masalah kemurungan. Kebetulan pula husband dia ni baru je berhenti kerja. Sewa rumah tertunggak, bil segala jenis bil dah kena potong. Memang Hemrul nampak ianya masalah kemurungan, dan tanda-tanda tu ada selain dia suka berkurung dalam bilik bersendirian. Jadi sepatutnya lagi 2 minggu, sepatutnya perempuan tu datang dekat hospital tu balik semula kan, jumpa dengan doktor tu. So Abang Jo namakan pesakit ni Adah. Akak pun sebutlah sebagai Adah. Jadi sepatutnya Adah ni ke hospital dalam masa 2 minggu lagi yang ditetapkan appointment dia. Tapi tak sampai beberapa hari, Hemrul dapat kes dari kecemasan yang merujuk kepada sekretari tentang Adah ni nak bunuh diri tau. Adah ni dah kelar tangan dia, dah keluar darah, berdarah dah pun. Paniklah husband si Adah ni, menangis-nangis. Nasib baiklah dia tak tikam perut dia. Sangat-sangat nasib baik. Jadi selepas selesai hal perubatan di emergency, Adah ni dibawa ke sekretari semula untuk dirawat. Jadi Hemrul masa tu dia suruhlah si Adah ni duduk dekat ward. Senang bagi mereka ni nak pantau keadaan Adah ni. Tapi Adah ni dia bertegas. Dia cakap dia tak tahu nak kawal diri. Dia kata pada pagi dia kelar tangan dia tu, bukan dia yang buat. Aku tak buat. Tapi benda hitam tu yang buat. Aku cakap aku tak buat. Macam tu dah, rupa itu tak stres lagi ke? Hemrul dah gelisah bila dia dengar perempuan ni tak habis-habis cakap pasal lembaga hitam. Hemrul tahulah ni semua hanya khayalan, dan perempuan tu mengalami tekanan yang amat teruk sampai dia nak cederakan diri dia. Sekarang ni bukan nak dah, tapi dah cederakan diri dia. Hasil dari perbincangan dengan husband dia, akhirnya husband dia setuju untuk tinggalkan perempuan tu, Adah tu, dekat ward untuk sementara waktu. Jadi doktor bolehlah pantau keadaan Adah tu. Okeylah, Hemrul ni dilegalah bila dapat persetujuan macam tu kan. Untuk hari yang pertama, kedua, ketiga macam biasa. Adah dalam keadaan elok je, tak ada apa-apa respon ataupun tak ada apa-apa pun. Orang kata emosi dia tu macam something wrong, macam orang kata stres kan, tak ada. Elok pula si Adah ni, tak ada langsung tanda yang melihatkan dia ni mengalami tekanan.
Sampaikan Adah ni siap cakap lagi. Pelik, tak ada pun benda hitam tu kat sini. Tak nampak pun, tak ada jumpa pun. Kan saya dah kata, memang semua tu khayalan Puan je. Puan banyak sangat fikir ni. Hemrul, dia nampak tahu perkembangan yang baik pada Adah tu. So, perbualan dia semua nampak normal. Dia tak tertekan pun. Malah dia gembira sangat bila bercakap dengan kawan-kawan dia yang lain dekat situ. Jadi, dia minta lah jasa baik daripada doktor tu untuk bagi kebenaran dia nak balik. Dia nak rehat kan. Jadi, Adah ni diberilah balik. Tapi kan, dalam masa 3 hari je, dia datang balik dalam keadaan yang sama dekat wad kecemasan. Sebab cubaan membunuh diri dan dia cuba untuk bunuh baby dalam kandungan. Kali ni lebih teruk dari sebelumnya. Dan sekali lagi, Adah ni dihantar ke wad psikiatri seperti mana sebelum ni. Dan sepanjang dekat wad psikiatri tu juga, Adah tak pernah mengalami apa-apa pun yang dia alami dari rumah, dekat rumah tu. Tapi kali ni dia duduk agak lama lah berbanding sebelum ni kan. Sebab doktor nak pantau dia lagi dengan lebih selanjut. Doktor tak nak nanti akan berlaku perkara yang tak baik, seperti cederakan baby dia ke seumpamanya dengan tu kan. Ada malam pertama, kedua, ketiga, memanglah Adah ni okey macam biasa, tak ada apa-apa. Tapi kan, start malam yang kelima, Adah mula bercakap sendirian. Malam ke-6, dia mula nampak kelibat hitam yang pernah dia nampak. Dan selepas seminggu, dia histeria. Doktor dekat situ tetap bagi tahu dia masih mengalami trauma, tekanan dan kemurungan yang sangat dahsyat. Selepas bagi obat penenang apa semua, Adah okey semula. Satu pagi, Hemrul ni dia datang dekat wad tu. Dia nak periksa pasien dia macam biasa. Dia pergi ke bilik Adah tau. Dia pergi bersama seorang lagi doktor yang lain lah. Dia tak adalah nak pergi seorang-seorang kan. Sebaik je dia masuk dalam bilik Adah, dia tengok perempuan tu membelakangkan Hemrul. Bila Hemrul tegur je Adah, dia tak semena-mena Adah ni bersandar dekat dinding tau. Lepas tu Adah tu dia naik atas dinding. Macam mana dia panjat dekat dinding tu, melekap macam cicak-cicak panjat dinding. Macam tu lah. Dia pandang ke arah Hemrul, tapi kedua tangan dengan kaki dia ke belakang. Macam tu, melekat dekat dinding. Lepas tu dia naik sampai atas siling korang. Bukan main dinding-dinding dah. Itu dah melarat sampai ke siling, melekat macam cerita Spiderman tu. Allahu Akbar. Hemrul dengan nurse dengan doktor tu lintang pukang lagi. Bersepah fai-fai diorang semua. Kata si Hemrul masa tu, diorang pula yang macam pesakit mental. Puncanya, takut terkejut sangat-sangat, tak terfikir di akal tau. Macam mana boleh terfikir tak macam tu? Boleh ke perempuan mengandung tu panjat dekat dinding? Dah lah, melekat kat dinding. Mana ada manusia boleh melekat kat dinding macam tu? Lepas tu kan, kecoh satu wad tu pasal Adah. Jadi diorang pun panggil lah doktor yang agak ramai daripada tu untuk hilangkan rasa takut. Nak ke tak nak, diorang kena juga pergi tengok pasien diorang kan. Takkan nak biarkan taklah pasien dia tu mengandung. Sampai je dekat bilik tu, muka si Adah ni senyum. Dia kata dia nak baby ni. Lambat sangat keluarnya. Masa ni lah si Hemrul tu dia ambil video. Bukan dia nak viral pun. Cuma sebagai bukti lah perlakuan pelik tu bukanlah bidang perubatan dia tau. Diorang hanya rawat pesakit mental, bukan sakit macam Adah tu. Itu luar daripada bidang mereka. Tak lama selepas tu, datanglah doktor pakar ke bilik yang sama. Ada 3 orang tau. Doktor pakar, diorang berlari. Lepas tu buka pintu. Ni bukan kes sekretari ni, kata ketua pakar tu nganga. Dia minta husband perempuan tu datang. Lepas tu tolonglah selesaikan apa sekalipun masalah yang berlaku. Tolonglah selesaikan. Sebab kes macam ni memang nyata, bukan berkaitan dengan mental yang disebabkan oleh emosi perempuan tu, tapi dah berkait dengan perkara gaib dia ni. Ini dah boleh termasuk dalam kategori disihir atau disantau. Macam tu lah.
Tak lama lepas tu Adah dia merayap pula sekitar dinding orang. Dah melekat kat dinding. Dia boleh main merayap-merayap pula dah kat dinding. Merayap ni tu macam laba-laba. Dah lah perut besar macam tu. Ish, korang boleh bayang tak macam mana? Memang gayat lah tengok. Bukan fikir pasal dia, tapi fikir pasal baby dalam kandungan tu. Ya Allah, dibawa pula perut dia tu dekat dinding tu. Adah tu pula bukan je merayap, melompat dari satu dinding ke satu dinding, dari dinding sebelah ke sebelah lain. Lepas tu selamba je dia melompat tu, tak ada rasa sakit. Kita mengandung ni syarat ni bukan kata nak melompat, nak mengiring daripada katil pun memang dah sakit. Tapi Adah ni tak ada rasa. Syaitan dah menguasai diri dia. Memang macam tu lah jadinya. Memang macam laba-laba. Siapa yang pernah tengok cerita Munafik 2? Kalau korang tengok macam mana Maya Karim merayap dekat dinding rumah dan dekat pokok tu, macam tu lah si Adah tu siap lompat dari sana ke sini, sini ke sana lagi. Lepas tu diorang ni dah tak ada ikhtiar kan, dah tak boleh nak buat apa, nak cucuk jarum banyak mana sekalipun, nak bagilah ubat dos apa sekalipun, akak rasa memang dah tak boleh nak settle lah tu, dan memang tak boleh buat bincang tu. Lepas tu mereka ni adalah bawa panggilkan ustaz tau. Lepas tu ustaz tu bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Barulah si Adah ni dia turun perlahan. Dia dengar cakap. Dalam masa sama masih lagi menggelumpur macam kena minyak panas tau korang. Suami dia ni, husband dia, bawa dia balik. Lepas tu bila dah macam agak dah okey, dah tenang si Adah ni kan, dah boleh dikawal apa semua. Jadi masa tu suami dia ni diminta untuk bawa balik ke rumah. Lepas tu macam mana bawa berubat, cara perubatan Islam, jumpa ustaz yang betul-betul boleh handle situasi ni. Sebab mungkinlah ada orang dengki dengan perkahwinan dia, mana nak tahu kan. Dia dengan Adah ni wallahualam lah, memang pihak doktor pun tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak bagi tahu apa. So selepas tu Hemrul kata nanti dia akan follow up lah pasal cerita misteri kenapa si Adah tu boleh kena sampai macam tu. Buat masa sekarang ni Adah tak menjalani rawatan sekretari dah. Sebabnya Hemrul cakap sah-sah lah kan, dia bukan mengalami sakit mental. Jadi selama ni yang Adah ni nampak lembaga hitam tu, yang dia berbual, bercakap, minta baby segala bagai tu dengan seseorang tu, memang betul lah tu. Ada benarnya kat situ lah. Hemrul siap tanya lagi, Tanta, dalam banyak-banyak pesakit mental yang dia sedang rawat tu, mungkin ada antaranya yang sama kes macam Adah. Cuma kita semua je yang tak tahu kan. Jadi benda tu tak dapat kita nak nampak lah secara awalnya. Pada peringkat awalnya kita akan cakap someone tu macam kissing, macam mental dan sebagainya. Tapi di perjalanan dia tu adalah perkara-perkara yang negatif ataupun permasalahan daripada keluarga tu sendiri, sama ada dari segi santau sihir dan sebagainya seumpama dengannya. Itu perlulah merujuk pada perawatan cara Islam. Sekian je cerita daripada Abang Jo. Okey, sikap cemburu, dengki, khianat manusia adalah satu perkara yang sangat menakutkan. Sifat dan sikap mereka yang berhati busuk ni memang tak boleh kita nak duga kan. Semoga kita semua dijauhkan daripada perkara tersebut dan memiliki hati yang baik untuk menjadi baik. Amin. Sebaik-baik perlindungan korang adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni sahaja kisah-kisah seram untuk kali ni. Apa yang baik, sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan, dan apa yang tak baik, sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, jangan ikut kepada perkara yang tak baik. Terima kasih untuk semua yang menonton sampai habis. Jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.